Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, yang pertama sekali bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Okey. Alhamdulillah. Okey, yang pertama sekali My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby. Dan yang keduanya, ribuan terima kasih juga kepada semua pengguna teknik keabadian momentum, dan My Hobby mengucapkan selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum. Okey, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe channel My Hobby. Okey. Okey, hari ini saya nak upload satu video tentang goal ni ya. Okey, sebab dah lama dah rasa tak upload video, kat 2 bulan dah rasanya. Okay, hari ni kita nak upload video semula untuk pemahaman. Okay, sekarang ni kita tengah trade. Okay, kita tengok di M15 sekarang. M15 sekarang signal dia baru bersilang. Signal baru bersilang di sini ya. Okay, signal baru bersilang. CCI dalam perjalanan menurun dan dia akan naik. Okay. So sekarang ni CCI ni dia turun dan CCI dan price dalam position buy. Position buy dan signal bersilang. So apa yang kita boleh ambil di sini, paling senang kita buat satu tanda di sini pun boleh. Okey. Di situ sekitar 187 berapa situ ya. 187 berapa kita tengok. Okey, 18. Okey, sama dengan line kuning ni ya. Line kuning signal ni ya. Line kuning signal ni kita tengok okey sekitar 1877 yang putih tu ah. Ni 1877 ni ya. Boleh nampak okey. 1877 kita kira paling low untuk M15. Okey. Itu salah satu juga boleh tengok salah satu cara dia. 1877 ni adalah paling rendah untuk M15 bersentuh di line kosong. So kita tengok pula di M1. Kita tengok pula di M1. Okey, kita tengok pula di M1 17 berapa ni? 177 ni. 1877. Okey, 1877 3 berapa tadi? Okey, sekitar situlah. Okey. Okey, 1877 sekitar 30 kot tadi sini ya. 1877 33. Okey, paling low untuk M15 kita katakan sampailah di level buy 1 M1 sini ya. 187710. Okey. Kita balik ke M15 mula tadi, kita tengok balik. 1877 30 dia 1877 30. Okey, sekitar situ ya. Besarkan sikit. Okey, 1877 30. Okey, 1877 30. Berarti di M1 tadi, kita tengok di M1 tadi, paras ini, okey, paras sekarang ni adalah paras level buy untuk M1, okey. Dan juga di sini juga adalah paras paling low untuk M15 sampai di level kosong. So sebab tu kita boleh entry buy di M1 tadi ya. Kita boleh entry buy di M1 dan price pun akan naik ya. Dan sekarang okey. Walaupun entry ni agak lambat di level kosong sini. Dekat dengan level kosong. Tapi tak apa, sebab dekat M15 tu untuk perjalanan yang seterusnya, iaitu perjalanan 4 jam ke depan,
dia adalah positif buy. Kita tengok okey, ni perjalanan buy ni berarti 4 jam ke depan dia akan terus buy lah. Dia akan terus buy dan signal ni akan jadi macam ni lah. Okey. Dan dia terus buy dan dia akan turun sell sikit, dia akan buy semula. Dia akan jadi macam tu lah. Okay, itu salah satu cara dia untuk kita mengenal pasti arah perjalanan dengan menggunakan teknik kabadia momentum. Okay, yang seterusnya kalau kita nak tengok di H1 ni 8 jam lah. Kita tengok di H1 apa yang akan jadi pada perjalanan H1. Okay, H1 ni signal dia masih sell. signal masih sell. Berarti H1 ni dia punya perjalanan dia kita tengok dari mana. Okay, H1 ni kita tengok yang semalam punya ni perjalanan semalam dia boleh naik sampai sini dan dia turun sini. Kira habis satu perjalanan dan yang baru sekarang adalah dari sini lah. Kita ambil dari sini terus ke sini. Okay, perjalanan yang baru ni lah candle ni lah. Candle yang ada shadow ni lah, dua ni. Okay, ini candle baru iaitu candle pertama untuk H1 lah. Kira ni lah. Candle hijau itu adalah kita boleh kira sebagai candle pertama untuk H1 untuk meneruskan perjalanan 18 jam ke depan. Okay, dari sini dia akan naik sampai sini barulah dia turun semula sebab dia masih valid sell. So H1 ni akan naik sampai sampai sekitar mungkin sampai sini 18 candle dan dia akan turun semula untuk valid sell. Berarti kalau dia sampai situ sekitar 1885 kita tengok di M15 berapa jauh 1885 okey 1885 sekitar sini ya. 1885 okey 1885 kita ambil 1885.030 okey sekitar situ. Berarti di puncak ni automatik dia dah berada di puncak perjalanan M15 yang sebelumnya. Okey, jika dia betul-betul akan naik sampai sini. Okey. Dan CCI juga dia akan jadi macam tu jugalah. Dia turun, naik semula lah dan dia akan turun semula untuk value H1 tadi. So sekiranya perjalanan ni masih naik, kita tengok pula di H4. Apa yang berlaku di H4? Apakah dia betul-betul akan valid akan valid sell? Kita tengok juga di H4. Okey, nampak H4 pun dia punya perjalanan sell itu baru bermula. Okey, baru bermula iaitu signal dia baru mula bersilang. Okey. So H4 ni pun dia akan CCI dia akan maksimum semula lah 175 dan baru dia akan sell semula. Berarti mungkin perjalanan ini akan jadi break sekitar sini dan signal pun turun. Perjalanan sampai di level 0 H4 dan perjalanan dia akan turun. Berarti 1885. Okey, kita target 1885 adalah paling tinggi untuk perjalanan hari ini ataupun besok. Okay, sekiranya dia sampai hari ni, berarti hari ni dia akan turun lah. Kalau dia tak sampai, berarti besok dia akan turun. Okay, target dia akan sampai 1885 sini lah. Okay, 1885. Signal pun dah mula turun ke situ lah. Ataupun dia boleh naik lebih. Itu tak ada masalah. Yang penting, dia punya perjalanan tu, dia akan buy dulu untuk hari ni. Ataupun boleh berlangsung sampai ke esok. Lepas tu barulah dia sell semula untuk valid H4 punya sell dan juga untuk valid H1 punya sell. H1 ni kalau kita tengok dia punya perjalanan dia sini ya. Signal dia mula bersilang di sini. Okey, signal dia mula bersilang di sini. Ini dia dah masuk hari ke 1 2 3 4 5. Okey. Hari yang kelima sekarang Okey, ni hari yang pertama, kedua, tiga, empat. Hari ni hari kelima. Okey.
Hari ni hari kelima untuk perjalanan H1. Okay. Biasanya hari kelima ni dia dah cukup berapa hari kelima. Kalau kita tengok dia punya apa, perkiraan dia. Kalau kita tengok dia punya perkiraan dia hari ni hari kelima, berarti 23 jam kali 5, 115 candle lah. 115 candle. So dia masih ada lagi baki ya, iaitu 130 candle lah. 130 hingga 150 candle lah. Okey. Abaikan yang negatif 20 bawah tu lah. Sebab ini kita nak kira dia punya maksimum candle. Biasanya maksimum candle satu perjalanan satu trend adalah 130 candle hingga 150 candle. Semua TF sama untuk satu trend. Okey, berarti MH1 tadi 100 berapa tadi? 115 113. 5 hari tadi 23 sorry. Tadi 23 kali dengan 5 hari tadi. Okey, 115. Okey, sekarang adalah 115 candle. 115 candle berarti dia masih ada lagi baki ya untuk sampai 130 hingga 150 candle perjalanan satu trend H1 lah. Okey. Okey, sekarang ni kita dah nampak price pun dah naik jauh lah. Okey, M15 ni, okey, nampak dia dah naik. Dan sekarang profit pun dah $74 lah. Profit dah $74. Sekarang dia turun balik 65. Okey, itu sekali entry ya. Di M1 ni, okey, di M1 ni kita boleh nampak dia sudah dikira maksimum lah. Di H1 ni kita boleh tengok dia punya perjalanan tu dah sudah maksimum lah. Dah maksimum 19 candle sekarang lah. Sebab 19 candle dia dah hampir kepada level sell 1 lah. Level sell 1 yang di atas tu lah. Ya, level sell 1. Level sell 1 ni yang merah merah putus-putus ni lah, level sell 1. So price pun akan turun semula untuk break dan barulah dia naik semula. Sebab tu saya suka trade maksimum lah. Macam sekarang ni kita boleh close lah. Tapi dah terlambat lah sebab dia dah turun balik. Jadi dah rugi. Tadi 70 lebih, sekarang tinggal 67 sahaja. Jadi kita dah rugi $5 atau $6 di situ. Okay, sepatutnya kita boleh close maksimum terus tadi ya. Dia naik je terus close di sini. Okay. Okey, sekarang ni tak apa, dia naik semula sedikit, tapi oleh kerana dia punya signal M1 ni juga baru bersilang, berarti price ini boleh naik sampai 2 perjalanan, iaitu sekitar 48 candle ataupun melebihi 52 candle. Okey, baru kita close untuk satu perjalanan ketika price baru ketika signal baru bersilang. Okay. Perjalanan normal 18 hingga 24 candle. Macam di sinilah. Macam di sini ya. Perjalanan normal ni dia akan pergi macam ni, normal. Yang normal di sini ya. Di sini cari yang normal ni dia akan pergi 18 hingga 24. Sini pun dia akan pergi 18 24. Macam ni pun 18-24 dikira normal. Tapi setiap yang bersilang yang mula-mula ni dia boleh pergi sampai 48 candle ataupun dia pergi sampai 52 candle lah untuk satu perjalanan macam ni ya. Macam ni dia baru bersilang ni, dia pergi sampai ujung ni ya. Sampai atas ni barulah dia break. Tu dikira 2 perjalanan untuk memvalidkan signal lah. Valid signal untuk satu trend. Okey, sekarang ni dia baru bersilang. Dan M15 pun kalau kita tengok tadi dia masih valid buy. So kita tak close pun boleh, ataupun kita nak close dan kita sell semula pun boleh.
untuk semua entry kita, semua perjalanan kita akan entry. Jadi kita tak ada kerugian yang banyak di situ. Macam sekarang ni agak rugi $5 lah. Okay, sekarang kita tengok dia dah profit semula $75, 76. Okay, sekarang ni $76. Boleh kalau kita nak close. Kemudian kita masuk semula. CCI pun dah pernah maksimum sebab tu dia break tadi. Okay. Okay, sini CCI sini dah maksimum 175. Sebab tu lah price ni dia break kat sini dan dia turun. Okay. CCI pun turun. CCI turun ni dia biasanya dia tidak melebihi paras kosong lah, sebab dia nak validkan buy tu. Dia akan turun separuh, dia naik semula lah. Jadi dia turun semula tu kita boleh tambah layer untuk kalau nak tambah. Kalau tak nak tambah pun kita tunggu sahaja entry yang sedia ada itu maksimum dan kita boleh close setelah price maksimum 48 candle untuk dua perjalanan untuk valid dia punya trend di M1. Okay, sekarang ni dah sampai $88.90, tapi price belum lagi cecah 220 pip. 220 pip tu dari sini lah. Kita tengok dari level kosong sampai ke level sell 1. Okay, tu 220 tu untuk gold lah. Kalau pair lain tak sampai lah. Pair lain dia kecil, BTC pun kecil, jadi dia tak sampai. Okay, sekarang dah betul-betul dia sentuh level sell 1 untuk M1. Jadi dia dah maksimum 220 lah. Okay, dia dah okay, tak apa, kita tunggu sikit lagi bagi dia sentuh betul-betul baru kita close. Okay, sekarang dah $100 tu untuk sekali entry. Sekali entry dah dapat 100, boleh close, tak payah tamak. Okay, close. Kita close. Ini saya close guna laptop cepat sikit. Kalau guna handset ni dia lambat. Okay, saya close guna laptop dan saya entry guna laptop sebab saya nak pergerakan dia tu lebih cepat. Kalau handset ni dia lambat, dia satu-satu. Okay, close semua. So profit dia $92. Okay, untuk sekali entry. Nah, okay, ni dah dikira maksimum. Maksimum 220 pip untuk satu lot lah. Tapi ni saya entry ni 2 lot berarti dapatlah 300 lebih. Dia tak sampai 400 lah sebab ni tak tepat 220 ha. Okay, itu sekali entry. Kita tunggu M1 ni dia break sekejap. Kita boleh masuk semula entry setelah candle tu break. Macam sekarang pun kita boleh nampak dia break satu candle yang merah tu. Sebab dia dah sampai atas ni. Candle merah ni dia break sebab dia dah sampai atas tadi. Dia dah sampai atas ni, maka dia break dulu satu candle dan dia akan naik semula kejap lagi. Untuk validkan dia punya signal. Signal ni dia akan pergi sampai 48 candle ataupun 52. Okey, kita tengok balik di M15 tadi. Apakah dia sudah menjauh? Okey, M15 dia dah sampai level sell 1. Tapi candle dia baru 4 candle, 5 candle, baru 5 candle. CCI pun dah maksimum. So dia break dululah sekejap. Dia break dulu sekejap. Di M1 pun nampak dia break. Dia dah mula break. Okey. Tapi kita nak masuk semula buy boleh. Cuma risiko dia sebab dia berada di zone sideway. Ni zone sideway. CCI pun zone sideway. Okay, kalau kita masuk buy, kemungkinan juga price ni boleh turun sampai sini. Baru dia naik semula. Okay. Jadi agak floating. Sebab tu saya tak masuk di zone sideway ni. Zone sideway price. Sini zone sideway CCI.
yang kita boleh entry di kawasan zone signal, zone label sel 1 ataupun label by 1. Label by 1 di sinilah. Kalau yang tak ada setting TKM, kita boleh tengok label ni. Okey, yang ni label by 1, label by 1, label by 2, label by 3. Yang atas ni pula label sel 3, label sel 2, label sel 1. Dan ini adalah pembahagi antara zone sel dan zone by untuk teknik TKM. Okay, kita tengok price tu masih break di situ, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Jadi kalau kita close tak apa tadi, sebab kita tak close pun kita masih dalam, tidak ada keuntungan di situ lah. Dia kira masih floating di situ, dia tak bergerak. Kita boleh tunggu bagi dia turun sedikit baru kita masuk semula. Satu lagi saya nak tunjukkan berkenaan sifat-sifat candle ni. Dia sebenarnya dia berupa satu rumah. Kita boleh katakan dia bentuk perumah. Okey, macam ni satu rumah ni, satu rumah ni. Okey, bentuk candle ni di mana-mana selepas ni jumpa, iaitu 3 kenaikan yang berturut-turut ni. Okey, semula. Okey, 3 candle berturut-turut warna hijau yang naik tu. Selepas 3 candle tu dia ada break break macam ni. Candle sejajar tu ada 3 atau 4 di situ. Okey, ni. Bila dia break macam tu, kita dah boleh masuk buy seterusnya. Boleh layer buy banyak-banyak di sinilah. Dan dia akan terus naik macam ni, kita terus close. Itu bentuk satu perumah. Itu kena buat pengecaman candle. Okey. Yang candle ni saya tak boleh bagi banyak-banyak, nanti tak faham. Jadi saya bagi yang ni. Yang ni paling senang untuk dibuat pengecaman. Okey, 3 candle berturut-turut, kemudian dia ada break, dan di sinilah boleh entry banyak-banyak. Boleh layer banyak-banyak di sini, dan candle ni akan terus naik sampai satu tahap paling tinggi, boleh close. Okay, itu satu perumah. Dia panggil, itu bahasa saya lah. Saya panggil satu bentuk perumah untuk candle. Dia di mana-mana TF dia akan jadi benda yang sama. Okey, di mana-mana TF dia akan jadi benda yang sama. Itu dia punya sifat bentuk perumah dia. Ataupun bentuk perumah yang kedua, bentuk perumah yang kedua macam ni. Okey, bentuk perumah yang kedua macam ni. Yang ni pun boleh dihafal bentuk dia. Okey, dia naik yang pertama dan dia turun. Okey, dia turun. Bila dia turun ni, di sini boleh layer banyak-banyak lah, sebab dia akan naik jadi macam ni. Okey, ini juga adalah satu perumah. Jadi yang pertama tadi 3 candle naik berturut-turut, kemudian dia break. Dan yang ni dia naik 3 atau 4, 5 candle, kemudian dia terjun 1 atau 2 candle secara panjang, iaitu candle yang panjang ni dianggap tidak normal dan dia naik semula. Okey, ini bentuk perumah, satu set perumah yang lengkap ni. Satu set perumah yang lengkap. Yang tadi juga satu set perumah yang lengkap. Okey, macam yang tadi, mana tadi? 3 candle berturut-turut tadi 3 candle berturut-turut tadi. Ni. Okey, ni adalah satu bentuk perumah yang lengkap. Bentuk ni perlu dihafal semua ni. Okey, perlu dihafal bentuk dia semua ni, dan di semua TF dia akan berlaku benda yang sama. Okey, kalau tak percaya, kita boleh tengok di TF mana H1. Tengok ada tak benda yang sama macam tu.
Ini pun hampir ada lah. Okey, hampir sama lah macam ni. Yang ni besar sikit. Ini hampir sama macam bentuk perumah yang kedua tadi. Dia naik, dia turun dan dia naik semula. Dia naik semula tu sampai mana? Okay, dia naik semula sampai paras sini ya, paling tinggi ya. Dia naik semula sampai dia naik semula sampai sini ya, paras paling tinggi ya dari tadi ya. Tu hampir sama bentuk perumah yang kedua tadi ya. Kalau bentuk perumah yang pertama tadi untuk H1 kita tengok mana 3 candle berturut-turut yang mula naik ya. Ni. Okey, ni bentuk perumah yang sama macam di M1 tadi ya. Dia naik 3 candle atau 4 candle, kemudian dia break dan di sini boleh layer banyak-banyak dan dia terus naik. Ya, tu di H1. Ini bentuk perumah ni kena hafal bentuk-bentuk satu set dia punya ni ya. Set candle ni perlu dihafal bentuk dia. Itu adalah bentuk perumah dia. Di mana-mana TF sama, dia akan jadi benda yang sama. So kalau betul-betul memahami teknik ni, okey, korang boleh trade, tak payah pakai apa-apa signal pun korang boleh trade. Kalau tak percaya, korang cuba hafal. Okey, yang ni kita balik semula ke M1. Dia tak boleh pergi banyak-banyak, nanti pening. Okey, ambil sikit-sikit ya. Okey, yang ni pun kita boleh katakan sama dengan bentuk perumah yang pertama tadi ya. Yang price sekarang, okey, ni dia naik 3 candle, kemudian dia break dan dia terus naik. Sekarang dia juga break. Okey. Ini adalah bentuk perumah yang pertama tadi. So hampir sama semuanya, bentuk berlaku ataupun bentuk kejadian dia, satu set perumah candle itu adalah sama. Okey, sekarang kita nampak dia dah break dan dia turun. Kita boleh masuk entry semula kejap lagi ya. Tunggu dia turun. Kemudian dia akan terus naik. Sedang je sebenarnya benda ni. Yang penting adalah pemahaman dan juga penelitian. Penelitian tentang candle tu. Sebab kita dalam trading ni, bentuk-bentuk candle tu bukan saja-saja jadi ya. Dia jadi tu ada sebab-sebabnya. Bentuk shadow yang panjang pendek berlaku tu pun ada sebabnya. So kena teliti benda tu. Okey, nampak price dah turun. Dia turun 2-3 candle, 2 candle merah tu agak besar, jadi dia bukan satu arah yang normal lah. Okey, kita tunggu CCI turun bawah sikit lagi untuk kita masuk. Okey, turun. Kalau tak nak turun, boleh masuk dulu sikit-sikit. Okey, masuk dulu sikit-sikit. Ni bukan sikit lah, tebal jugalah tu ya. Kita masuk dulu sikit. Okey. Berapa layer tak tahu. Banyak juga ni. Okey, kita masuk lagi. Okey, dah. Okey, kita masuk situ satu tempat dan kita tunggu kejap lagi dia naik. Ini kita masuk di sini, kalau tengok di M15 dia dalam bentuk shadow lah. Okey. Mana M15? Okey, M15 ni kita boleh nampak dia punya rejection sekejap lagi ya. Setelah price naik, maka berlakulah shadow di situ, di tempat entry tu. Okey, sekarang kita balik ke M1 semula. Okay, kita boleh nampak M1 tu dia dah mula jadi hidden candle dan automatik dia terus naik. So sangat senang. Sebab tu kita perlu juga menghafal bentuk perumah. Lepas ni saya rasa ramai yang tanya bentuk perumah ni. Itu yang saya malas nak cerita tu. Okey, sekarang ni dah mula biru-biru dan masih float baru. Okey, dia akan biru lah kejap lagi. Okey, dia naik. Okey, kita tengok di M15 nampak.
Okey, dah mula nampak dia punya pembentukan shadow di M15. Okey. Nampak? Sebab tu orang cakap boleh entry di pangkal ataupun boleh entry di pucuk candle. Nampak? Dia dah jadi akar lah kan. Kemudian kejap lagi baru dia akan bentuk body tu berlaku. Sekarang dia belum berlaku lagi bentuk body tu sebab dia belum close lagi. Dia masih bergerak. Bila masih bergerak ni dia boleh jadi macam-macam. Sama ada di sebelah atas ataupun dia boleh close di sebelah bawah. Okey, yang penting sekarang ni kita nampak dia akan close di sebelah atas lah. So entry akan nampak entry jadi entry di shadow lah. Okey, nampak entry di shadow. Begitu. Okey, kita tengok balik di M1. Okey, M1 ni jadi dia terus naik. Sebab dia masih dalam proses break. Signal pun makin jelas mengembang. Okey, signal pun makin jelas mengembang dan price ni macam tadi lah. Okey, dia naik sampai level sell 1, dia turun dan dia naik semula. Senang je benda ni, tak susah pun. Memang senang. Senang sangat. Sambil naik bisikal, sambil naik motor, sambil drive pun boleh entry. Sekali pandang je dah boleh entry. Okay. Kalau dia turun, kita tambah lagi. Kalau dia turun rapat sampai kosong, boleh tambah lagi entry. Okay. Turun lagi, tak nak. Okay. Kalau tak nak pun boleh tambah. Okay. Tambah lagi 2, 3 lagi. Okay. Okay, baik. Tambah lagi. Turun lagi. Oh, tak nak dah. Okey, kalau dia tak nak pun tak apa, kita tambah bagi tebal sikit kat situ. Okey, dah. Okey, tunggu dia pecut kejap lagi. Ini dia sama je sebenarnya. Dia punya setting ni, candle dia akan naik dan turun di dalam kawasan tu sahaja. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih tu dia anggap OB dan OS, iaitu oversold ataupun overbought. Dia akan masuk semula dalam kawasan zone dia. Okey, dia turun sikit lagi, kita boleh tambah lagi. Supaya entry tu lebih sharp di shadow dia. Alright. Okey, floating $38. Sekejap sikit je. Okey, tunggu sekejap untuk mendapatkan satu dia punya satu nilai profit tu kena tunggulah, sabar sekejap. Okey, nampak dia dah naik. Cepatlah bergerak. Nak close ni. Sekarang video panjang sangat. Okey, di M15 ni kita tengok. Oh, dia dah bentuk candle yang kedua di sebelah bawah. Okey. Tunggu untuk dia naik seterusnya. Okey, ini signal untuk M15 warna kuning. Sorry. Aqua. Okey. Nanti dia akan jadi macam tu lah. Dan price pun cuit.
dia break di level kosong. Okey, kita boleh nampak price tu dah mula naik semula. Okey, kita dah mula profit. Okey, yang ni tadi kita boleh nampak dia punya CCI dia maksimum 175 tadi, price pun turun dari situ dan CCI pun dia pergi negatif 175, kemudian dia pun naik semula. Okey. Sebab tu dia punya setting CCI tu memang kita dah sukat dia punya kedudukan volume price, dan kita ambil kira juga dia punya Fibo, dan kita ambil kira dia punya maximum price. Kita ambil kira juga dari segi apa nama dia panggil apa satu benda tu saya tak ingat. Okey, tak apa, tinggalkan tu. Okey, yang penting follow saja dia punya SOP yang telah ditetapkan untuk teknik kemudian momentum. $13 tadi 90 ya. Tadi 92. Okey, 110. Okey, kita tambah lagi, tunggu kejap Satu hari 200 cukup lah, tak payah banyak-banyak. 2 kali entry 200 cukup lah. Tadi sekali entry 100. Okey. Yang ni kali kedua, kita tengok berapa boleh dapat untuk kali kedua. Okey, nampak candle hijau tu berturut-turut ni 1 2 3 4 5 ni dia berturut-turut. Ini menunjukkan satu perkembangan yang positif untuk dia meneruskan perjalanan untuk perumah yang seterusnya. Perumah yang seterusnya ni lebih jauh lah. Dia lebih tinggi. Okey, nanti dia akan break panjang dan dia terus naik, terus sama macam bentuk perumah yang kedua tadi. Tu bentuk-bentuk set perumah tu perlu dihafal. Satu set dia ada banyak set dia. Okeylah, ala-ala dah cakap, kita tunjuk lagi bentuk perumah set yang seterusnya. Tadi bentuk perumah yang pertama, bentuk perumah yang kedua, dan bentuk rumah yang ketiga ni kejap yang paling senang saya nak tunjuk mana dia. Bentuk set perumah yang ketiga. Bentuk set perumah yang ketiga. Ini yang kedua tadi. Okey, yang ketiga mana saya nak tunjuk bentuk set perumah yang ketiga. Sini ada tak? Sini tak jadi bentuk set perumah yang ketiga. Mana dia? Lain kali saya tengok.
Okey, bentuk set perumahan yang ketiga. Ataupun yang ketiga tu senang. Okey, kita tengok di M15 ada tak bentuk set perumahan yang ketiga. Bentuk set perumahan ketiga. Tak ada. Dia jarang jumpa bentuk set perumahan yang ketiga tu, jarang ada. Tapi sekali dia jadi memang boleh letak tebal-tebal. Dia memang tak akan berubah dia punya bentuk dia. Tak apa, nanti kalau jumpa nanti kita tunjuk. Okay, sekarang ni nampak di M15 tu dia dah naik ya. Okay, sekarang dah 35. Okay, di M1 ni kita dah boleh nampak dia naik panjang banyak-banyak. Lepas tu dia break, kemudian dia naik semula. Dia break tu sebab CCI dah sampai 175. Okay, CCI dah sampai 175, dia break dulu. Dan dia terus naik semula untuk melengkapkan sifat perjalanan perumah dia. Okay. Sebab tu kena cam banyak benda juga ni. Kalau tak guna signal, kena cam bentuk candle dan perumah candle. Benda ni tak ramai orang tahu pun. Tapi kalau diperhatikan dan diperhalusi satu persatu, dia akan nampak perbezaan setiap candle yang berlaku tu. Okay, dia dah turun semula sedikit. Ini memberi satu perkembangan yang positif untuk kita tambah lagi dia punya entry ya, kalau nak tambah untuk peringkat yang kedua, hasil dari keuntungan yang $14 ni ya. Okay, boleh tambah lagi untuk full margin ya. Okay, itu tambah untuk entry yang kedua dalam perumah yang sedang berlaku. Okay, bentuk perumah yang sedang berlaku ni dia akan jadi bentuk perumah yang macam yang bentuk perumah kedua tadilah. Okay. Bentuk perumah yang kedua tadi mana? Kemungkinan dia akan jadi macam ni jugalah. Okay, bentuk perumah tu dia akan jadi macam ni lah. Okay, yang ni pun sama, dia naik, dia break dan dia terus naik ya. Ataupun dia akan jadi macam ni pun boleh jadi. Dia naik, dia break dan dia terus naik. Sama juga. Okay, benda ni dia tetap berlaku perkara yang sama di semua TF. Dia tak akan berubah. Ni bentuk perumah yang sama juga ni. Naik, turun, naik terus setelah dia break. Sini boleh entry. Okay, entry yang pertama boleh juga entry di sini. Dan entry kedua boleh di sini untuk dia terus naik ya. Dia perkara yang sama tu, bentuk-bentuk perumah dia. Itu perlu dihafal. Dia punya kedudukan satu set perumah tu. Okay, yang ni kita boleh nampak dia turun. Dan dia akan break setelah CCI sampai kosong tu. Kosong ataupun dia pakai sampai 144 dan dia naik semula lah. Kalau nak tunggu satu set perumah ni dia lambat sikit lah. Dia sampai 40 candle, 42 ataupun sampai 52 candle lah untuk satu set perumah. Tapi kalau nak ambil kalau nak ambil maksimum CCI 175 sampai negatif 175, negatif 175 sampai naik 175 semula. Kalau buy sell ikut CCI lagi cepat lah. Okay, lagi cepat.
Kalau nak tunggu satu set per rumah ni dia lambat sikit lah. Okay, sekarang kita boleh nampak dia punya naik semula untuk dia ambil tingkat yang kedua juga. Okay, sekarang automatik dia jadi 80, 60, 50, 48. Okay, 48. Kalau satu entry tadi dia bagi 2 lah kan. Sebab entry tambahan saya tak tahu, tak pastilah berapa. Tapi yang pastinya profit sekarang ni dia dah bertambah jadi 2 lah. Okay, sekarang 36. Tadi mungkin jadi 14 saja. Okay, tunggu dia naik sekejap. Okay, naik cepat. Saya nak close ni sebab saya tak nak video ni panjang sangat, nanti penonton bosan. Tolonglah candle dia naik cepat. Oh, okay, sorry. Candle dia cakap dia ada masa dia 1 minit, 2 minit. Jadi dia kena ikut peraturan. Okay, sorry. Kalau dia lambat, nak close dulu yang biru-biru ni pun boleh. Yang merah tinggal. Sebab yang merah tu entry belakang. Okay. Tapi kalau nak tunggu maksimum sampai satu set per rumah, terpaksalah menunggu. Okay. Dengan masa yang itulah, sekitar 40 minit, 52 minit. Ataupun boleh pergi sampai 2 jam, 3 jam. Kalau di M15 ni kita tengok bentuk perumah dia. Ni samalah, dia akan jadi macam bentuk perumah yang kedua tadi lah. Okay. Kemudian nampak dia naik, kemudian dia break, nanti dia akan naik terus sampai macam yang tadi lah. Okay, tu bentuk perumah dia. Dia akan jadi macam ni lah. Jari mana bentuk perumah yang hampir sama. Ni. Okay. M15 sekarang dia jangka akan jadi macam ni lah. Ni dia naik, kemudian dia break, dan sekarang entry tu di sini. Okay, sekarang ni entry di sekitar yang macam tu, kemudian yang ni dia akan naik terus. Okay, bentuk perumah yang hampir sama dengan dia. Kita tunggu dalam 3 jam, 4 jam lagi, bentuk ni akan kelihatan lah sama dengan yang saya tunjuk tadi. Mana tadi? Mana tadi? Okay, dia akan jadi sama macam ni ya. Satu set per rumah ni ya. Okay, dia akan jadi macam ni. Dan sekarang ni saya entry tu di sekitar sini ya, peringkat yang kedua setelah dia break ya. Okey, kita tengok mana tadi yang break kedua. Okey, ni dia kira dia break kedua. Ni dia break pertama, yang ni dia masih dalam perjalanan untuk naik ya. Walaupun CCI dia dah maksimum, tapi dia punya sifat perumah belum lengkap sebab signal baru bersilang. Alright, kita tengok di M1 dia macam mana. Akan nak bagi lengkap satu perumah ni lambat sikit ya. Jadi saya pause dulu, nanti saya sambung balik. Okey, baik. Selamat bertemu kembali setelah hampir 3 jam kita tunggu di M15. Okey, sekarang ni nampak dia dah naik ya. Sekarang ni M15 dah mula naik, profit pun dah 300 ya.
280. Okey. Nampak dia punya profit naik. Ni kali kedua, entry kali kedua. Yang pertama tadi, sekarang yang kedua. Okey, dah 300 lebih ya. Okey, ini untuk M15 perjalanan dia yang pertama. M15 ni kalau kita tengok dia punya candle dia dah berapa candle. Okey, dia punya candle dia mula dari sini sampai sini. Kalau tarik, okey, 25 candle lah. 25 candle ni dia dah lengkap satu perjalanan untuk M15 lah. 25 candle. Okey, jadi kita boleh close dulu untuk yang ini ya, $348. Okey, close dulu semua sebab dia dah lengkap satu perjalanan dia, sebab dia akan break. Pun sekarang dah pukul 4 lebih, dah pukul 4, jadi pukul 5, 6, 7 tu biasanya break untuk H1 lah. So sekarang ni kita close dulu yang untuk M15 ni. Close satu-satu. Saya close guna laptop lah, cepat sikit. Okay, close dulu. Lepas tu untuk jam 5, jam 6 ni saya tak trade lah, stop lah. Malam nanti pula lah. Petang ni biasanya banyak kerja nak buat ambil anak sekolah lah apalah. Jadi banyak masa yang kita nak guna di luar. Okey, sekarang ni kita close semua. Okey, ada lagi sikit lagi. Okey, habis jam untuk jalanan H1